Diwajibkan ke atas kamu berperang, sedangkan peperangan itu adalah perkara yang tidak kamu sukai. Kamu diwajibkan berperang, sedangkan peperangan itu benda yang kamu benci. Boleh jadi kamu benci sesuatu. Wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu perkara, wa huwa khairul lakum, sedangkan ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi juga kamu suka kepada sesuatu perkara, wa huwa syarrul lakum, dan itu adalah perkara yang tidak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Jadi ayat yang pertama ini menceritakan tentang pensyariatan jihad, pensyariatan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebut jihad adalah perkara yang kamu tak suka. Itu normal. Tetapi Allah kata wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu perkara, wa huwa khairul lakum, tetapi ia baik untuk kamu. Jadi itu asas yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu boleh jadi kamu tidak suka sesuatu perkara sedangkan ia baik untuk kamu. Jadi ayat surah Al-Baqarah ini bercerita tentang jihad. Dan perkara yang sama Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini bercerita tentang hubungan suami dan isteri. Allah kata kepada kaum lelaki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan isteri kamu, pasangan kamu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah kata selepas Allah suruh bergaullah dengan pasangan kamu dengan cara yang baik, kemudian Allah kata fa in karihtumuhunna, jika kamu rasa tidak suka kepada mereka, jika kamu rasa tidak suka kepada isteri kamu, fa in karihtumuhunna, jika kamu tak suka mereka, fa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu perkara, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, boleh jadi kamu tak suka sesuatu perkara, tetapi Allah menjadikan pada perkara itu, iaitu perkara yang kamu benci itu, kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Jadi dua ayat ini dalam konteks yang berbeza. Ayat yang pertama bercakap tentang jihad, tentang perkara yang Allah wajibkan. Ayat yang kedua bercakap tentang perkahwinan. Tetapi kedua-dua ayat ini membawa mesej yang sama kepada kita, bahawa ada perkara yang kita tak suka. Ada perkara yang kita rasa benda tu menyusahkan kita. Ada perkara yang kita rasa memberatkan kehidupan kita, tetapi ia baik untuk kita. Sebagaimana kewajipan jihad. Sebagaimana kewajipan jihad, dia berat untuk manusia. Sebab orang yang nak pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia kena keluarkan harta dia. Di zaman Nabi SAW dahulu belum lagi ada pasukan tentera macam zaman kita. Jadi pada zaman tersebut, mereka yang nak pergi berjihad, mereka kena keluarkan harta mereka sendiri. Senjata mereka keluarkan sendiri. Unta, kuda, haiwan, semua haiwan mereka sendiri. Dan begitu juga mereka perlu mengorbankan nyawa mereka, meletakkan diri mereka dalam risiko untuk terbunuh. Jadi itu merupakan satu perkara tabi'i, satu perkara normal untuk manusia tak suka. Sebab itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir, dia kata perasaan tak suka ni bukan sebab orang tu tak suka dengan pensyariatan jihad tu, tetapi perasaan tak suka itu ia adalah perasaan tabi'i manusia, sebab dia terpaksa meletakkan diri dia dalam bahaya. Bukan dia tak redha dengan kewajipan jihad yang Allah Subhanahu wa taala letakkan tu, tapi dia cuma perasaan yang normal ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia, boleh jadi kamu tak suka dengan peperangan tersebut, tak suka dengan jihad, tetapi
ia baik untuk kamu. Sebab ia penting untuk mempertahankan umat Islam. Tak ada siapa yang suka kepada peperangan. Tetapi apabila tiba satu ketika, satu keadaan, terpaksa dilakukan. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 216 ini mengajar kita untuk kita buat sahaja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, walaupun kita rasa berat, walaupun kita rasa macam susah nak buat perkara tersebut. Tetapi tanggungjawab kita ialah dengar dan taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sudah pasti pada setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan, wajibkan kepada kita, setiap arahan Allah kepada kita, pasti perkara tersebut baik. Kata Syekh Sa'di dalam tafsir dia, ayat ini merangkum umum. Ayat surah Al-Baqarah tentang jihad tadi adalah satu ayat yang umum, yang mana ia menceritakan tentang perbuatan-perbuatan kebaikan yang mana manusia tidak suka, hati manusia tidak suka untuk melakukannya kerana padanya ada kesukaran dan kesusahan. Akan tetapi perkara tersebut adalah baik tanpa syak lagi. Manakala ayat ini juga menceritakan wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, tetapi ia buruk untuk kamu, ia teruk untuk kamu, ia tak elok untuk kamu. Jadi ia juga merangkumi tentang tabi'i manusia. Perkara-perkara yang buruk, yang menyeronokkan, yang disukai oleh hawa nafsu, yang mana bila kita melakukannya kita akan seronok, kita gembira, tetapi ia mendatangkan keburukan kepada kita. Jadi menunjukkan pada ayat ini, menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita hidup kat dunia ni kita boleh gembira, tetapi bukan itu fokus dia. Kadang-kadang perkara yang menyeronokkan kita itu dia membawa mudarat kepada kita. Begitu juga kadang-kadang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita berat untuk kita lakukan, kita rasa macam kenapa macam ni. Jadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam ialah dengar dan taat, mentaati arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita yang kita rasa berat, tetapi kita tetap perlu lakukan perkara tersebut. Kemudian kita lihat ayat surah An-Nisa ayat 19 yang disebutkan tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, bergaullah dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Jadi dua konteks. Pertama tadi bercerita tentang jihad, yang konteks kedua tentang pergaulan suami isteri, tetapi dalam kedua-dua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawa ada kalanya ada perkara-perkara yang kita tak suka tetapi ia baik untuk kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah kamu wahai para suami dengan isteri dengan cara yang baik. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan bahawa apakah yang dimaksudkan dengan bergaul dengan baik dengan para isteri? Kata beliau, perelokkanlah ucapan kamu terhadap mereka, perelokkanlah perbuatan kamu terhadap mereka, dan perelokkanlah penampilan kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menggunakan cara yang terbaik ketika kita bergaul dengan pasangan kita. Sebagaimana kaum lelaki suka isteri dia cantik kat rumah, maka begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lelaki berpakai pakaian yang cantik ketika di rumah. Jadi bercakap dengan cara yang elok, melakukan dengan cara yang elok. Kata Ibn Katsir lagi, sebagaimana engkau menyukai apabila isteri kamu melakukan sedemikian rupa, maka hendaklah kamu juga melakukan perkara yang sama. Jadi kita kaum lelaki, kita suka untuk isteri kita dengan penampilan yang cantik, kata-kata yang baik,
akhlak yang baik, maka kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, maka begitu jugalah para suami diperintahkan untuk melakukan perkara yang sama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa taala sebut, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Allah sebut walahunna, dan untuk kaum isteri itu memiliki hak yang sama dengan kewajipannya menurut cara yang baik. Maksudnya, sebagaimana suami mahukan isterinya melayan dia dengan baik, maka begitu jugalah seorang suami perlu melayan pasangannya dengan baik. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan, khairukum khairukum li ahli, khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kamu ialah mereka yang baik kepada ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Jadi ayat ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk bergaul dengan pasangan kita dengan cara yang baik. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang kita dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita diuji dengan pelbagai perkara. Ada benda pada pasangan kita yang kita tak suka. Dan begitu jugalah ada benda yang pada diri kita yang pasangan kita tak suka. Jadi Allah sebut, fa in karihtumuhunna, seandainya kamu tidak menyukai mereka. Seandainya kamu tidak menyukai mereka, ada benda yang kita tak suka pasal isteri kita, mungkin perangai dia ke, penampilan dia ke, sikap dia ke, adalah benda-benda yang kita tak suka tentang dia, fa'asa an takrahu syai'a. Allah bagi tahu, boleh jadi kamu tidak menyukai satu perkara, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak suka satu perkara, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada perkara itu kebaikan yang sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita semua dalam urusan rumah tangga kita, selain daripada Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita apakah kewajipan kita, apakah hak kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengajar kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala memberikan didikan kepada kita untuk kadang-kadang kita perlu tutup sebelah mata pada kekurangan yang ada pada pasangan kita. Kalaulah kita dapat aplikasi kaedah ini, asas ini, boleh jadi kamu tak suka satu perkara tetapi ia baik untuk kamu, maka banyak masalah dapat diselesaikan. Berapa banyak masalah yang timbul dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kerana kita tidak mengaplikasi asas ini dalam kehidupan kita. Kita dengan pasangan kita nak pastikan perfect je. Kita yang muslimah nak tengok suami dia mesti macam tu, macam ni, perfect. Kadang-kadang sebelum kahwin kita rasa, oh, isteri aku macam ni. Kita nampak kat luar dia macam ustazah, baik semua. Tapi bila kahwin, lain. Sama juga yang muslimah, dia sebelum kahwin dia tengok, oh, suami aku macam ustaz, ini semua baik. Tapi bila dah kahwin baru tahu perangai sebenar. Kadang-kadang benda-benda simple je. Kadang-kadang saya terbaca ada yang kata, saya kahwin dengan seorang, orang ni beragama baik. Saya ingatkan dia rajin beribadah, rupanya dia qiyamul lail pun tak bangun. Jadi sebab persepsi kita, oh dia ni macam ni, mesti dia ni rajin beribadah. Sebelum kahwin kita rasa setiap malam dia bangun qiyamul lail, rupanya lepas kita kahwin baru kita tahu dia ni subuh pun kadang-kadang 6.30. Tak sempat nak pergi masjid. Sebab bila lepas kahwin baru kita tahu perangai sebenar pasangan kita. Kita kahwin dengan seorang muslimah yang kita rasa lemah lembut, seorang perempuan yang kita sebelum kahwin kita rasa dia lemah lembut, baik, sopan, tapi lepas kahwin baru tahu garang rupanya. Jadi kalaulah kita tak aplikasi kaedah ini, maka kita hanya akan nampak perkara-perkara yang buruk saja.
Bila kita tak aplikasi kaedah ini dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan sentiasa cari salah pasangan kita. Yang mana satu lumrah perangai kita, bila orang buat salah kat kita, kita terus lupakan segala kebaikan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk rasional. Kalau ada benda-benda yang kau tak suka, ada benda-benda yang kita tak suka, fikir balik. Ingat balik kebaikan-kebaikan pasangan kita. Jangan mudah nak, yang kaum lelaki jangan mudah nak lafazkan perkataan cerai. Masalah sikit nak bercerai, masalah sikit nak bercerai. Sama juga kaum wanita, jangan masalah sikit minta cerai, masalah sikit minta cerai. Imam Al-Qurtubi menyatakan, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan jika kamu tidak suka satu perkara pada mereka, seperti disebabkan rupa paras mereka yang tidak cantik, perangai yang tidak elok. Maksudnya kadang-kadang, yelah dah tua, muka dah tak macam waktu muda dulu. Ataupun perangai dia yang tak elok, tapi bukanlah jahat. Maksudnya biasalah manusia ada sisi-sisi kelemahan dia. Dan bukanlah kerana si isteri itu melakukan perbuatan yang keji dan nusyus. Maksudnya bukanlah benda yang besar, bukanlah dia pergi buat benda-benda yang tak elok, yang teruk-teruk. Cuma adalah sikit-sikit kekurangan dia. Maka kata Imam Al-Qurtubi, maka dianjurkan untuk si suami bersabar menanggung kekurangan tersebut. Boleh jadi hal itu akan mendatangkan rezeki berupa anak-anak yang soleh yang diperolehi daripada isteri tersebut. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan sahih dia, la yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah seseorang mukmin, janganlah seorang lelaki beriman membenci seorang wanita beriman, in kariha minha khuluqa, jika dia tak suka satu perangai pada wanita tersebut, radiya minha akhar, janganlah seorang lelaki beriman membenci wanita beriman. Janganlah seorang suami membenci isteri jika ada sebahagian perangai atau akhlaknya yang dia tak suka, pasti dia juga redha dengan sebahagian akhlak wanita tersebut. Maksudnya kalau kita tak suka satu perkara, kita kena ingat ada juga perkara pada pasangan kita tu yang kita suka. Jadi kaedah ini menyebutkan bahawa boleh jadi kamu tidak suka sesuatu perkara bahawa ia baik untuk kamu, dan boleh jadi kamu suka satu perkara sedangkan ia tak elok untuk kamu. Ia merupakan asas yang sangat penting untuk kita aplikasi dalam kehidupan kita. Yang mana dalam kehidupan kita, kita akan sering diuji dengan pelbagai ujian yang kita tak suka. Tuan-tuan, kalau hari ini kita baca dalam surat khabar, kajian-kajian orang-orang yang dalam bidang psikologi sering menyebutkan tentang masalah mental yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan kadang-kadang masalah mental, isu kesihatan mental ini berlaku sejak kanak-kanak lagi. Kita sering dengar perkataan depresi. Kita boleh sebut macam tertekan, depression, tertekan. Saya baca kajian yang disebutkan apa punca seseorang itu mengalami depression. Ada yang disebabkan bukan pilihan dia, tapi sebab gangguan pada dalam otak dia. Jadi dia tak boleh buat apa-apa benda tu. Dia hanya kena berusaha untuk perbaiki keadaan, mengubat dan semisalnya. Tetapi ada kalanya orang yang mengalami depression ini adalah disebabkan apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Sejarah hitam yang pernah menimpa kehidupan dia. Yang mana apabila dia tak dapat menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk dia, maka akhirnya dia merosakkan mental dia. Dan na'udzubillah min zalik, itulah yang hari ini kadang-kadang kita lihat peningkatan kes bunuh diri. Bukan kita nak salahkan orang yang mengalami kesihatan masalah mental ni, tetapi kita bercakap pada hari ini adalah dalam konteks pencegahan. Jangan lepas dah mengalami masalah tu baru kita nak cari ubat dia. Jadi ayat ini mengajar kita apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, benda-benda yang buruk yang berlaku dalam kehidupan kita, kita cuba lihat daripada sudut aspek yang positif.
Kita diujilah dengan apa-apa kesusahan pun. Kesusahan daripada sudut keluarga, kewangan, pekerjaan, apa sahaja. Tetapi cubalah untuk kita hadapi dengan sikap yang positif. Cuba lihat hikmah dan kebaikan-kebaikan di sebalik semua musibah yang menimpa. Tuan-tuan, dalam Al-Quran mencatatkan kisah ujian yang sangat berat. Misalnya, kalau kita baca kisah sirah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ibu Nabi Musa alaihissalam diuji. Fir'aun nak bunuh anak-anak lelaki kan. Kita lihat dalam surah Al-Qasas. Kalau tuan-tuan lihat nanti balik tengok surah Al-Qasas, tengok daripada ayat 7 sampai 13. Ia bercerita tentang Nabi Musa. Bagaimana akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa alaihi salam di dalam peti dan menghanyutkannya. Tuan-tuan, seorang ibu disuruh untuk letak anak dalam peti dan hanyutkan kat sungai. Dia perkara yang dia tak suka. Dia perkara yang sangat dia tak nak buat. Tetapi dia tak ada pilihan lain. Dia lakukan perkara tersebut. Dan pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu Wa Taala lepas ceritakan kisah Nabi Musa dihanyutkan, bagaimana dengan takdir Allah dia hanyut sampailah pula ke istana Fir'aun. Dan bagaimana dengan takdir Allah, akhirnya Fir'aun cari siapa wanita yang nak menyusukan Nabi Musa tadi. Lalu dengan takdir Allah, ibu Nabi Musa dapat berjumpa dengan anak dia. Dia yang menyusukan anak dia kembali. Sedangkan secara logiknya kita fikir, lepas dihanyutkan anak, tak dapatlah si ibu tu berjumpa dengan anak dia tadi. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat balik jumpa anak dia Nabi Musa alaihi salam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-13, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka kami kembalikan dia dengan ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan dia tidak berduka cita, dan supaya dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hujungnya Allah sebut kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan manusia tak tahu di sebalik musibah yang menimpa mereka, ada kebaikan yang akan datang kepada mereka. Kebanyakan manusia tak dapat melihat hikmah-hikmah di sebalik ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Ibu Nabi Musa alaihi salam, dia diuji, dia rasa takut tentang keselamatan anak dia. Tetapi akhirnya dia dapat juga kembali berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat satu kisah lagi, kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum perkahwinannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama dengan Abu Salamah dan anaknya Umar. Kalau kita ingat, kalau kita belajar dalam kitab Riyadhus Salihin, bila kita bincang bab adab makan, kita akan ingat satu hadis yang mana Nabi SAW tengah makan dengan seorang kanak-kanak nama Umar. Budak lelaki tu pergi, tangan dia merayau ambil makanan tu, makanan ni. Jadi Nabi SAW kata kepada budak tersebut, ya gulam sammillah, wahai anak, ya gulam, wahai anak, sammillah, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan makanan yang hampir dengan kamu. Itu adalah dialog Nabi SAW dengan Umar. Umar tu anak tiri Nabi SAW, anak kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, ma min muslim tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim, seorang beriman itu, seorang Islam ditimpa satu musibah, fayaqulu ma amarahullah, lalu dia mengucapkan perkataan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita ucapkan bila ditimpa musibah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Jadi jika seseorang Muslim ditimpa musibah dan dia mengucapkan istirja' tadi, lepas tu dia ucap, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran pahala untuk musibah yang menimpa diriku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, jika seorang Muslim ditimpa musibah, lalu dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa, ya Allah, berikanlah ganjaran untukku di atas musibah yang menimpa diriku, dan gantikan untuk diriku apa yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, maka pasti Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada perkara tersebut. Lalu Ummu Salamah disebut, kalau kita baca dalam riwayat yang lain, doa ini, ya Allah, berilah pahala untuk musibah yang menimpa ku ini, diajar oleh Nabi SAW kepada Abu Salamah. Dan Abu Salamah pula mengajarkan kepada Ummu Salamah. Jadi macam tu kita suami isteri, kita belajar sesuatu, kita ajar pada pasangan kita. Jadi bila Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah teringat kepada hadis yang Abu Salamah pernah ajar kat dia. Yang hadis ni tentang bila musibah menimpa, ucap istirja dan baca doa tersebut. Lalu kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika matinya Abu Salamah, ketika matinya Abu Salamah, Ummu Salamah berkata, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah, siapa orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah? Maksudnya Ummu Salamah macam ada keraguan nak ucapkan doa tersebut. Nak ucap doa, ya Allah, berilah pahala untuk musibah yang menimpa diriku dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Sebab Ummu Salamah fikir, siapa yang lagi baik daripada Abu Salamah? Dia sebut lagi, awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Salamah ini antara orang yang awal berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ummu Salamah ingat, doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ke Abu Salamah. Jadi dia baca juga. Summa inni qultuha. Kata Ummu Salamah, kemudian aku pun membaca doa ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala untuk musibah yang menimpa diriku dan gantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ummu Salamah, Allah menggantikan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang gantikan Abu Salamah, yang Ummu Salamah rasa siapa lelaki yang lagi baik daripada Abu Salamah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pengajaran pada kita, bila kita ditimpa musibah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan terlalu fikirkan perkara yang negatif. Doa ke Allah, ya Allah, bagi aku pahala untuk musibah yang menimpa diriku. Tak salah bersedih. Tak salah bila kita kehilangan orang yang tersayang, kita rasa sedih. Tetapi jangan biarkan diri kita tenggelam dengan kesedihan tersebut, yang mana ia akan merosakkan diri kita. Jangan biarkan kita tenggelam dengan ujian yang menimpa diri kita sampai kita merosakkan diri kita, merosakkan mental kita. Sebab itu perkara ni sangat penting untuk kita tekankan ketika kita sihat ni. Ketika kita senang lenang ni, ingatkan diri kita, kalau ditimpa musibah, macam mana cara nak hadapi dia. Didik diri kita. Sebab lepas dah terkena ujian tersebut dan kita gagal menghadapinya, kita dah sampai ke tahap depression, benda tu sukar. Jadi kesihatan mental perlu dijaga pada awal-awal lagi. Sebab itu kita ada beriman dengan qada dan qadar.
Kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Kita beriman bahawa semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita adalah baik. Jadi kita sangat penting asas kehidupan ni, supaya kita dapat lalu dalam kehidupan ini menghadapi pelbagai cabaran dan ujian dalam hidup kita dengan cara yang positif. Bukan dengan cara yang tak elok, bukan cara yang merosakkan diri kita, bukan cara yang merosakkan keluarga kita. Nabi SAW mengajar kita semua untuk bersikap positif. Sentiasa melihat apakah kebaikan di sebalik sesuatu yang menimpa. Daripada Suhaib radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan dia, urusan orang beriman ini, kullahu khair, semuanya baik. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak berlaku, hal ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, menakjubkan sungguh urusan orang beriman, semua benda baik untuk dia. In asabathu sarra, apabila keseronokan, apabila nikmat, apabila kegembiraan menimpa dirinya, apabila dia dapat sesuatu yang baik, in asabathu sarra, apabila dia dapat kesenangan, syakara, lalu dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, fakana khairan lah, maka ia baik untuk dia. Wa in asabathu darra, dan apabila kesusahan menimpa dirinya, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu juga baik untuk dirinya. Jadi orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dengan qada dan qadar, orang yang sentiasa husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang menimpa dia adalah baik. Apa sahaja musibah, ujian yang menimpa dia, walaupun dia tak suka, itu normal, tabi'i. Kita tak suka dengan musibah yang menimpa diri kita. Dan orang beriman, dia akan sentiasa fikir positif. Boleh jadi ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan. Boleh jadi ada keburukan lain yang Allah nak elakkan daripada diri kita. Cuma perkara ni sangat perlu dilatih dalam diri kita untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma yusibul muslim min nasab wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin, tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang muslim sama ada daripada keletihan, kesakitan, kerisauan, kesedihan atau sesuatu yang menyakiti dirinya, wala ghammin, ataupun kesedihan yang teramat sangat, hatta syaukati yushakuha, bahkan sampai ke tahap satu duri yang tercucuk pada dirinya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya dengan semua perkara tadi. Nabi SAW bagi tahu kita, apa sahaja musibah yang menimpa diri kita, apa sahaja keburukan yang menimpa diri kita, ia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, kita semua banyak dosa. Setiap anak Adam berdosa. Kita buat dosa daripada pagi sampai malam, 24 jam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa dosa kita buat. Jadi kalau kita kena timpa musibah, macam mana kita nak hadapi dengan positif, dengan respon yang baik? Iaitu kita kena fikir bahawa alhamdulillah, Allah timpakan musibah kat aku, boleh jadi untuk hapuskan dosa aku. Bila kita ingat perkara ini, dia dapat mengurangkan tekanan yang kita hadapi. Kita tahu kita ada dosa, lalu Allah nak hapuskan dosa kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, may yuridillahu bihi khaira, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kebaikan untuk dirinya, yusib minhu,
Allah akan mengujinya dengan musibah. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan pada diri dia, Allah akan uji dia dengan musibah. Jadi janganlah kita rasa bahawa oh, hidup aku ni bahagia, tak ditimpa apa-apa ujian. Lepas tu bila ada orang dia diuji dengan pelbagai masalah, kita kata oh tengok Allah tak reda dengan kehidupan kau. Tak semestinya orang yang ditimpa musibah tu Allah tak reda dengan kehidupan dia. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Tetapi perkara-perkara ini, apa sahaja yang kita dapat, nikmat atau ujian, baik atau buruknya bergantung kepada bagaimana kita respon kepada perkara tersebut. Apa tindakan kita lepas kita dapat nikmat? Apa tindakan kita lepas kita dapat musibah? Itulah yang akan menentukan perkara itu baik atau tidak untuk kita. Lepas dapat nikmat, kita bersyukur. Kita ada harta, kita kaya raya, kita bersyukur. Macam mana maksud syukur? Bukan sekadar ucap Alhamdulillah. Kita gunakan harta kita tu untuk perkara-perkara yang baik. Kita diberikan tubuh badan yang sihat. Kita bersyukur, bukan sekadar ucap Alhamdulillah. Kita gunakan tubuh badan yang sihat untuk buat perkara yang baik. Pergi ke tempat yang baik. Maka itu syukur. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ilmu, kita faham agama ni. Itu satu nikmat. Apa lambang kita bersyukur dengan nikmat ilmu yang Allah bagi kat kita? Kita gunakan ilmu tersebut, beramal dengan ilmu tersebut. Itu maksud kita syukur dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Dan bila kita ditimpa musibah, kita sabar, kita redha. Bila kita ada syukur dan sabar, maka semua benda akan jadi baik untuk kita. Barulah kita termasuk dalam hadis Nabi tadi, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusan dia baik. Walaupun pada pandangan zahir dia ditimpa musibah, benda tu berat, tetapi pada hakikatnya ia baik untuk manusia tersebut. Nabi SAW sangat menekankan kita untuk kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda pada 3 hari sebelum kewafatan baginda, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang daripada kamu mati. La yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang daripada kamu mati illa wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi SAW 3 hari sebelum baginda wafat, Nabi SAW bagi tahu kita, jangan kamu semua mati kecuali dalam keadaan bersangka baik dengan Allah. Apa maksud kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita ditimpa musibah, kita tak salahkan Allah. Kita tak persoal, ya Allah, kenapa aku diuji macam ni? Tapi kita redha, kita sabar. Para ulama menerangkan tentang kategori manusia bila ditimpa musibah. Dia ada 3 level. Redha, sabar, syukur. Bukan, sabar, redha dan syukur. Dan Nabi SAW sampai ke tahap syukur di atas musibah yang menimpanya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bila ditimpa satu perkara yang tak elok, yang Nabi SAW tak suka, Nabi SAW akan ucap, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala setiap perkara. Ala kulli hal, di atas segala keadaan. Jadi Nabi SAW sampai ke tahap syukur. Macam mana kita nak ada rasa syukur bila ditimpa musibah? Susah kan? Nak puji Allah selepas Allah uji kita dengan musibah yang berat. Dengan kita faham, kalau kita ditimpa musibah, Allah akan hapuskan dosa kita. Dengan kita faham, iaitu bila Allah mahukan kebaikan untuk diri kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan musibah untuk diri kita. Bila kita faham semua ini, insya-Allah kita dapat mencontohi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersyukur selepas ditimpa musibah.
Kalau kita tak dapat perkara tersebut, paling kurang biarlah kita berada di pada tahap redha atau sabar. Kita ucapkan perkataan yang baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak ucap perkataan-perkataan yang buruk. Kita tak menyalahkan takdir. Tuan-tuan, bila kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tak dapat terima apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk diri kita, maka perkara tu akan berpanjangan. Musibah tu yang sepatutnya hanya kekal kesan dia 1, 2, 3 hari je, tetapi kesannya kekal bertahun-tahun kerana kita tak dapat nak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita tak dapat terima takdir Allah? Sebab kita telah tertutup mata kita daripada melihat kebaikan-kebaikan di sebalik musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita ingat kaedah ini, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka satu perkara, dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka satu perkara sedangkan perkara itu tidak elok untuk kamu. Kita jadikan benda ni sebagai asas kehidupan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja Allah putuskan, apa sahaja Allah arahkan untuk kita lakukan, kita buat walaupun hati kita berat. Begitu juga dalam rumah tangga kita, kalau berlaku apa-apa konflik, ayat ini ajar kita untuk kita cuba lihat kebaikan pasangan kita. Jangan cepat robohkan rumah tangga kita. Begitu juga kaedah ini mengajar kita untuk kita berdamai dengan takdir. Kadang-kadang kita bergaduh dengan apa yang Allah takdirkan, kita tak dapat terima, yang akhirnya merosakkan diri kita. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk menjadi manusia yang berhusnuzan dengan Allah, bersangka baik dengan Allah, dapat menerima segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sudahi majlis pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan ke? Tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.